kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kita teruskan kelas kita dan nampaknya jadual baru ni kita hanya jumpa sejam saja. Tapi kalau kita adakan kelas ekstra tak ada masalah malam ke boleh nanti kita discuss lah dekat WhatsApp. Kita cuba kejar silibus kita sebab kita tak tahu PKP ni sampai bila. Okey, ada apa-apa nak tanya berkenaan topik lepas? Ada buat tak? Hari tu cikgu lupa lepas nak cakap nak tengok buku kan, tak jumpa buku. Sekarang dah jumpa buku ni. Okey, jadi diharap semua buatlah latihan dalam buku tu. Dan nanti kita akan cari masa lah, masa extra kelas tu lah kita discuss. Masa extra kelas kita discuss. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita teruskan. So nampak paparan PowerPoint di skrin masing-masing? Nampak. Okey. Jadi kita imbas kembali apa yang kita dah belajar dalam sel elektrolisis sebelum raya hari itu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Boleh bagi tahu, seorang bagi tahu ada berapa faktor? Ada berapa faktor kelas? Ni. 3. Jangan senyap. Ada 3. Laki. 3. Yang pertama siapa ni? Iqbal ke? Daniel Iqbal? Nazrai. Nazran. Okey, sorry. Sebab tak nampak muka Yang pertama apa Nazran? Kepekatan larutan. Okey, yang kedua? Anak katot. Anak katot. Yang ketiga? Yang ketiga? Jenis elektron. Baru nak beli buku. Okey, tak apa. Cubaan yang bagus So memang ada 3. Susunan tu tak penting. Tapi kita belajar ikut susunan. So yang pertama kita dah lihat sebelum raya hari tu nilai E prime tu iaitu nilai keupayaan dalam elektrod piawai. Okey. Yang kedua, kepekatan. Yang ketiga, jenis elektrod. Jadi kita dah lihat last 2 weeks sebelum raya hari itu kita dah lihat nilai faktor nilai keupayaan elektrod piawai positif ke negatif. Okey, jadi kat sini ingat balik akronim anode. Above in elektrod apa dalam bahasa Inggeris elektrod, keupayaan elektrod piawai, standard elektrod potential kita silap tersilap beritahu. Okey, akan jadi negatif, terminal berlaku oxidation. Okey, dengan donate elektron. Okey, yang mana logam yang di atas yang mempunyai nilai keupayaan elektrod piawai yang lebih atas. Lebih atas tu maksudnya lebih negatif ke lebih positif? Negatif. Lebih negatif. Okey. Awak ingat ini ulang-ulang, insya-Allah dia tak akan tertukar. Jadi lawan bagi dia kalau katot di bawah ataupun lebih positif. Akan jadi positif, elektrod positif, berlaku penurunan dengan menerima elektron. Okey. Nah, ini dia faktor ini elektrod. Nilai-nilai. Anode dengan elektrod yang lebih negatif. Jadi ringkasan dia akronim anode. Sila fahamkan betul-betul akronim yang cikgu tulis ni
anode. So yang hari ini kita nak sambung kepada ini ion. Okay, masih lagi. Alright. Okay, ini. Okay, kesan kepekatan ion dalam larutan terhadap pemilihan ion untuk dinyahca sepanjang. Okay. Kepekatan ion. Macam salah kat sini ni. Elektrolisis larutan aqueous cuprum 2 sulfat dan asid sulfuric cair. Okey, kena ada pembetulan ni bukan elektrolisis larutan aqueous. Tapi sebaliknya asid hidroklorik. Okey, so tujuan ni kita kena ubah nanti. Tujuan ni sepatutnya nanti awak alert sikit larutan HCl. Sekejap. Tak perasan. Okay, so ini kasihnya larutan HCl cair dan pekat. Alright, jadi dalam kertas amali nanti, kita belum pergi detail lagi kertas amali nanti. Kita akan jumpa penyataan masalah dalam eksperimen. So penyataan masalah ni berakhir dengan tanda soal. Berakhir dengan tanda soal, bermula dengan kata tanya. Kata tanya ke apa dalam bahasa Melayu ni? Adakah, apakah, bagaimanakah? Jadi ikut kesesuaian. So kalau kat sini, adakah kepekatan asid hidroklorik mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcas pada anod? Kenapa kita bercerita pada anod saja? Kenapa? Sebab apa elektron keluar daripada anod. Elektron didermakan macam tu. Okey, kurang tepat tapi tahniahlah kerana mencuba. Okey, sebab di kathod semuanya ikut keupayaan elektrod piawai. Di kathod ikut keupayaan elektrod piawai. Awak kena ingat tu. Kathod ikut E. Kathod, take note kathod follow ini sahaja. Yang faktor-faktor yang tiga tu yang kita nak study detail ni, dia mempengaruhi keputusan di anod. Di kathod nilai E prime sahaja, iaitu keupayaan elektrod piawai. Okey, hipotesis. Okey, cikgu tak nak explain detail lagi hipotesis ni, nanti awak pening nanti. Kita nak tengok bagaimana faktor itu mempengaruhi dulu. Okay. Okay, so kita terus pergi ke sini. Okay. Alright. Jadi ada dua setup tadi lah. Eksperimen tadi sebenarnya HCl cair dan pekat. Jadi ada dua kali kita ulang. Kita ulang sekali. Yang pertama ataupun kita buat serentak. Kalau ada dua kumpulan lah. Jadi yang pertama kita tengok yang cair. Lepas tu kemudian kita lihat yang pekat. Jadi kat sini digunakan yang pekat 1.0. Okay. Yang cair 0.0001. So kalau nak mudah ingat, yang cair ni titik perpuluhan dia banyak. Titik perpuluhan ke apa ni? Decimal places kan? Decimal placesnya banyak DP. Itu yang cair. Sebab 0.5 pun dikatakan pekat. Awak ingat kalau 0.000 macam tu dia cair lah. Okey. Jadi first kali bila nak cerita pasal elektrolisis, step pertama awak kena tentukan apa dulu?
Cepat-cepat respon. Jangan lambat-lambat. Kenal pasti apa dulu yang cikgu bagi flow hari tu? Risau kalau senyap-senyap ni takut terputus line je. Okey ke? Masih online ke? Ada cikgu ada. Ada apa tu? Tak ingat dah. Tengah fikir. Tengah fikir. Okey, tak apa. Sebab dah beraya makan banyak lemang ni. Okey. Yang pertama, kita tentukan, kita senaraikan apa? Senaraikan apa? Semua ion-ion yang hadir. Tulisan buruk sikit sebab cikgu guna PC Harap semua boleh baca situ lah. Sebab PC lebih selesa. Okey, jadi apakah ion-ion yang hadir? Cuba bagi tahu. HCl, dalam HCl ada apa? H plus. H+. Lepas tu? Chlorine. Klorin. Klorida, ion klorida. Sampai sekarang masih cakap klorin. Ion klorida. Kumpulan 17 ada ida belakang. Lepas tu dalam air ada OH. OH. Dan juga kita dah nyatakan sini kan. Dia sebenarnya macam ni lah. Dia ada persamaan pengionan. HCl mengion kepada H+ tambah Cl-. Jadi dua ion. H2O pula mengion kepada H+ dan juga OH-. Jadi H+ sama, jadi tinggal Cl- dan OH. Okey, semua faham kat situ Okey. Seterusnya nombor 2. Cikgu buat ringkasannya supaya awak mudah ingat pergi mana ion itu. Pergi mana? Jadi kita lihat kat sini. Okey, cuba tengok bateri. Sebelah kiri ke sebelah kanan positif? Kiri. Kiri positif. Kiri. Kiri positif, maka kat sini adalah bercas Positif. positif iaitu anode. Sini pula negatif. Cathode dekat elektrod lah, ni elektrod ni. Okay. Cathode. Alright. So, ion pergi mana? Ion pergi mana? H+, Cl-, OH-. Okay, H+ pergi mana? H+ bercas apa? Positif. Positif. Jadi kalau melibatkan cas, dia akan tertarik kepada Negatif. negatif kan. Jadi dia akan pergi ke sini. Berlawanan cas. Cas berlawanan akan tertarik. So yang negatif pergi ke Positif. positif. Okay, OH-. Ion-ion tu ada banyak lah. Tapi kita lukis satu sajalah mewakili yang lain-lain tu untuk faham. So settle, pergi mana? Iaitu ion negatif, ion positif. Ion positif, cation, pergi cathode. Nyatakan ion apa tu? Ion hidrogen pergi ke cathode. Manakala ion negatif iaitu ion hidroksida dan ion klorin. Salah. Sorry. Ion klorida dan ion hidroksida pergi ke anode. Nyatakan nama ion. Okay. So start sini buat apa? Dia pergi situ. Nak buat apa? Dia nak discharge. Apa maksud discharge? Buang cas. So kat sinilah kita kena tengok faktor. Faktor-faktor. Jadi dekat cathode, kat cathode ada masalah pemilihan tak? Perlu pilih tak? Cathode, H+. Sebab dia Tak perlu kan?
Tak payah. Sebab dia ada satu. Ada satu je. H plus. Anode donate electron. Cathode Receive. Terima. terima. Jadi H plus dia nak jadi apa? Dia nak jadi ada charge. Gas hydrogen. Formulanya Dia H tambah formula gas hydrogen. ah, 2 H2. Hai. Itu. Compile lah ni. Jadi terima kan? Cathode terima. Okey. Terima berapa? Sebab ni 2. Sini pun kena 2. Sini pun kena 2. So ini persamaan setengah. Okey. Persamaan setengah. So selesai untuk cathode. Di anode sekarang. Apa cerita? Okey. Jadi kita sambunglah kat sini. Yang proper sikit. Ya, dah tentukan terminal positif dan terminal negatif dah kan? Sudah. Tulis semua ion yang hadir dalam larutan. Kita dah senaraikan tadi. Okey. Tulis formula ion tertarik pada anode sudah. Kita dah nyatakan tadi. Ada yang proper rupanya penat yang lukis tadi. Okey, tapi bila lukis awak lebih nampak kan? Sama je macam cikgu lukis tadi. Sama kiri kanan. Faktor yang cair pun sama, yang kanan pun sama, yang pekat pun sama. Pergerakan ion tu. Okey. So sekarang tulis formula ion yang dinyacas pada anode dan cathode. Okey. So sekarang okay. Alright. Ni ajak Okay. Oh, dia tutup. Okay. So, sekarang cathode kita dah selesai tadi kan? Cathode 2H plus tambah 2 elektron gas hidrogen. Yang ni pun sama. Cathode dia dah selesai. Tak ada gangguan ion lain. Okay. Okay. So, di anode masing-masing. So, sekarang ini cair. Bila cair, apa maksud cair? Kalau kalau awak masak lah, semua analogi masak kan, masak gulai, api sikit. Okey, kalau gulai tu cair, terlebih apa? Air. Terlebih? Lebih air. Okey, kalau gulai tu pekat, apa yang lebih? Perempuan tahu ni, lelaki tahu ke? Apa yang lebih? Lebih santan. Lebih santan. Oh, bagus. Bukan. Okey. Ada orang kat belakang. Okey, jadi kat sini kalau cair maksudnya air yang banyak. Maksudnya H2O, H plus OH minus yang banyak. Okey, maka kat sinilah dia lebih cenderung untuk dipilih. Maka kat sini OH minus terpilih, bukannya Cl minus. Santan ni seumpama klorida ni lah. Okay. Disebabkan dia pekat, dia bukan lagi lebih air, bukan banyak air, tapi dia banyak ion klorida. Untuk lebih detail kita boleh baca di YouTube lah, di internet lah, cara lebih detail. Tapi untuk syllabus PM tak adalah detail sangat. Awak belajar kenapa CL macam tu. Okay. So sebab dia pekat, maka Cl minus terpilih. Berbeza kat situ saja. Okay. So berbeza kat situ saja. Kita tengok kat situ. Kalau cair, anode, OH minus. Sebab air banyak. Molekul ion air tu banyak. Manakala kalau pekat, di anode yang terpilih adalah ion klorida. Okay. Cuma kat sini ni yang cair.
Kalau okey, nampaknya perbandingan dia, kalau yang cair nampaknya ada penjelasan dari segi nilai keupayaan elektrod juga Okey, maksudnya untuk anode kita lihat kurang positif, maksudnya lebih negatif lah. Okey, awak rujuk balik nilai keupayaan elektrod piawai tu. Okey, kerana kurang positif berbanding elektrod keupayaan elektrod piawai ion klorida. Jadi bila cair, automatik dia akan follow faktor E prime keupayaan elektrod piawai. Yang sebelum raya hari tu. Kita tengok balik nilai elektrod piawai, OH minus dan Cl minus. Ada siapa yang tengah buka sekarang nak? Okey, cuba tengok dalam buku awak ni. Ada tak? Muka surat berapa Muka surat 24. Cuba tengok muka surat 24 buku nilam tu. Okey, cuba lihat keupayaan elektrod piawai ion klorida. Positif 1.36. Jumpa tak? Ada tak buku kat depan tu? Ada? Ada. Okey, nyatakan yang ion hidroksida. Ion hidroksida. Mana? Atas sikit tu, yang ada OH minus tu. Sekejap. Tadi Cl kan? Satu. Tadi Cl minus. Okey, saya tulis kat sini lah. Keupayaan elektrod piawai bagi Cl minus adalah positif 1.36. Cuba tengok OH minus kat atas tu. Yang berapa? 4 OH ni kan? Ya, betul. 0.4. Okey. So mungkin awak keliru, dua-dua positif kan? Dua-dua positif. Tapi kena ingatlah, ke atas nilai positif semakin mengecil kan? Kosong lepas tu lebih negatif. Maka kat sini kurang positif. Betul lah. Maka dia akan terpilih. Okay, ingat faktor akronim cikgu tulis saya tu anode. Yang di atas. Ni atas lah ni. Lebih negatif. Boleh ya? Dia akan donate elektron. Okay, ada soalan kat sini? Ada. Tak ada? Okey. Jadi apakah persamaan yang terlibat? Dah ada pula. Jadi untuk cair yang cikgu ajar hari tu, empat apa? 4 orang. Tak ingat dah? 4 orang. 4 orang. Semua lupa dah ni. 4 orang hutan, 2 air, 2 botol air, 2 orange, 4 apple. 4 apple. 4 orang hutan, minum 2 botol air, makan 2 orange dan juga 4 apple. Itu cara nak ingat lah. Lama-lama automatik awak ingat lah benda ni. Okey, jadi di anode untuk yang cair. Okey, di anode untuk yang cair itu. Di anode untuk yang pekat. Okey, jadi bila pekat, kita tak ikut dah faktor elektrod piawai. Sebaliknya, kita ambil ion yang lebih pekat, iaitu ion klorida. Ingat santan tadi kan? Kalau pekat, maksudnya santan yang banyak. Maksudnya kat sini kalau hidroklorid terpekat, ion klorida yang pekat, yang banyak. Okay, maka dia akan terpilih kat situ. Okay, penjelasan dia, sebab pemilihan ion dinyacas di anode pada asid hidroklorid pekat kerana ion klorida lebih pekat. Itu je alasan dia. Okay, yang lebih detail nanti awak akan belajar bila di peringkat lebih tinggi lah. Okay, akan lebih detail lah.
Okay. So kesimpulannya, kalau cair ikut faktor keupayaan elektrod piawai, kalau pekat kita ambil yang pekat. Okay. Jadi pemerhatian. Daripada persamaan ni kan, kita boleh cerita dah pemerhatian dia. Okey, awak nampak apa kat sini? Yang kita boleh perhatikan dalam result eksperimen nanti. Ni semuanya apa dia ni? Dalam keadaan apa? Apa dah sekarang? O2 tu sebenarnya apa? Gas. Apa? Gas. Jadi kita akan nampak gelembung gas. Gas tanpa warna. Tanpa warna Sini gelembung gas kuning kehijauan. Gas klorin. Manakala di katod dua-dua gas hidrogen, maksudnya bubble gas juga. So pemerhatian dia, gelembung gas tanpa warna terbebas, katod pun sama. Pemerhatian ni jangan bagi tahu gas oksigen terbebas, gas hidrogen terbebas, gas klorin terbebas. Pemerhatian benda yang kita nampak. Okey, sekejap lagi cikgu tunjuk simulasi eksperimen ni Okey, yang pekat pula gas kuning kehijauan, iaitu gas klorin. Manakala katod sebab hidrogen sama juga gas tanpa warna terbebas. Lepas tu baru ada inference. Ada tak inference kat sini? Inference. Baru kita bagi tahu gas apa. Baru kita bagi tahu gas apa. Okey. Jadi baru kita masuk redox. Apa yang berlaku tadi? So, bila derma elektron, Pak Orautan tadi, derma, maka pengoksidaan. Ataupun dari segi nombor pengoksidaan daripada negatif 1 kat sini jadi kosong, nombor pengoksidaan bertambah. So dalam elektrolisis ada dua terma kita boleh cerita. Yang pertama dari segi nombor pengoksidaan, dari pemindahan elektron. Yang kedua dari segi nombor pengoksidaan. Awak tengok soalan tanya apa? Soalan suruh awak explain dari segi apa Kalau segi elektron, cerita elektron je lah. Tak payah cerita nombor pengoksidaan. Tak ada markah pun. Kalau dia tak cerita, tak minta, awak boleh cerita dua-dua. Bergantung pada pembahagian markah. Okay. So, di katod sudah tentu berlaku penurunan terima elektron, nombor pengoksidaan berkurang. So, yang pekat pun sama. Cl- menderma elektron, maka pengoksidaan derma elektron. Daripada negatif 1, nombor pengoksidaan dia berkurang jadi kosong. Jadi nombor pengoksidaan menurun. Bertambah ni salah. Not. Okay. Negatif 1 jadi kosong bertambah. Bertambah. Maka pengoksidaan. Ini positif 1 jadi kosong berkurang jadi penurunan. Okay. So jelas kat situ. Ada soalan sebelum kita tengok simulasi? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. Kita tengok simulasinya. Okay. Kalau tadi kita tengok HCl HCl dia colorless, tanpa warna. So sekarang awak nampak warna apa ni? Warna apa kelas? Lautan ni? Biru. Biru Sebab apa biru? Purple. Sebab ada ion Ion C2+, cuprum 2+ ni ada ion C2+, lautan itu akan menjadi warna biru.
Jap. Tadi gunakan elektron ni. Dia gunakan 2 mol. Cair ke pekat? Cair ke pekat? Kelas 2 mol. Pekat. Pekat. Yang kalau yang cair 0.000 macam tu kan. Okey. Okey, mana tadi? Kena ulang balik. Okey, so sekarang di anode. Sama-sama buat Di anode. Siapa pergi tadi anode? Ada positif, ada negatif. Negatif. Yang negatif, ada berapa pilihan yang negatif? 2. 2, iaitu Cl minus dengan OH. OH. Okey, dua-dua pergi. Sekarang kita cerita pasal anode so sekarang awak tengok warna ni kan? Warna ni warna apa awak nampak? Cikgu nampak hijau. Hijau. Hijau, ini putih Biru. Putih Ni Biru. Biru cair Oh, nampak macam putih. Okey, jadi yang hijau ni adalah klorida, yang biru cair adalah hidroksida. So apa yang paling banyak kat sini ion? Klorida. Ion apa? The most Ion amount? klorida. Klorida, chloride, ion. Okey. Itu penjelasannya kan. So apa berlaku tadi? Dia mendermakan elektron. Anode kan? Okey, itu penjelasan dia tadi kan. Kenapa asalnya jadi atom, tapi sebab atom klorid tak stabil, jadi dia akan bergabung jadi molekul klorin. Jadi yang mudahnya awak ingat terus je, 2 Cl minus mendermakan 2 elektron menjadi gas klorin. Okey. Apa yang boleh kita lihat di anode tadi? Ini apa yang kita nampak sekarang? Allahu Akbar. Apa kita nampak tadi? Alah. Cuma nak mula balik ni. Kena ulang balik je Awak nampak apa tadi sepatutnya? Aduh, kena mula balik ke? Tak apalah. So sepatutnya tadi kita nampak gas warna kuning kehijauan tadi kan. Jadi inilah apa yang berlaku sebenarnya. Okay. Warna biru tu apa? Cu2+. Okay. So sekarang di cathode. Kita cerita pasal cathode pula. Okay, sekarang buka muka surat 24. Oh, jap. Kita kena ulang balik lah dekat cathode. Okay, ni cathode. Dengan harapan awak mudah ingat lah. Okay, so ion yang lebih banyak adalah ion copper. Okay. Sebab cuprum klorida, kita guna cuprum klorida. So charge positif pergi ke cathode berlawanan charge. Tapi kat sini okay, so apa jadi pada Cu2+ tadi? Okay, dia di cathode menerima kan? Menerima elektron. So awak nampak kat situ daripada biru dia jadi warna perang. Okay.
Okay, so kita nampak ke situ reddish brown solid. Maksudnya enapan terjadi pada cathode. Okay, yang mana satu? Yang atas. Atas. Yang hijau. Okay. Arrow reverse green. Okay. So kat sini apa yang berlaku di anode menderma. So nampak pergerakan elektron tu. Okay. Awak tengok juga yang warna biru tu. Cu2 plus apa jadi? Itu plus jadi perak. Okay, so sepatutnya kepekatan warna ni berkurang. Sebab apa? Ya, ada tak? Oh, tak ada. Ini yang cair. Okay, kita tengok yang cair tadi ya, ini eksperimen kita tadi. Okay. Jadi yang ni yang dalam PowerPoint tadi. So ni cair kan? So awak nampak pemerhatian dia gelembung gas tanpa warna di anode. Apa gas tadi? Gas apa yang terhasil? Di anode? Gas chlorine. Ni yang cair 0.0001 ni. Oh, gas hidroksida. Gas hidrok. Mana ada gas hidroksida? Gas oksigen. Yang tadi kita bincang tadi. Manakala di cathode gas. Sekejap, saya buka balik lah. Anda lupa dah Ini dia tadi. Ni. Kan? Di anode gas oksigen. Manakala di cathode gas hidrogen. Allah. Control Z. Okay. O2 H2. Maka kat sini dua-dua gelembung gas tanpa warna. Itulah pemerhatian dia. Tak boleh bagi tahu pemerhatian gas yang nama gas. So itu adalah gelembung gas. Kita tengok pula yang cair, yang pekat. Ni yang pekat. Awak nampak hijau ke nampak tanpa warna ni? Sebelah kiri ni. Ni warna putih. Tanpa warna. Tanpa warna. Warna apa? Tak ada warna. Tak ada warna. Tak ada warna juga? Oh, maka salah lah tu. Sepatutnya Cl2 sepatutnya warna hijau. Awak imagine lah tu warna hijau, kuning-kuning kehijauan Okay. Oh tu ada tu. Ni. Tu greenish yellow gas. Dia sepatutnya pada bubble gas tu lagi. Nampak? Okay. So nampak kat situ. Okay. So macam tu lah. Lebih kurang animasi dia. Simulasi dia. Okay. 11.49. Kalau pergi satu lagi takut awak tak ni pula Okay, so sekarang ada tak latihan yang berkaitan? Oh, tu dah jadi faktor jenis elektrod. Okay, tak apalah sebab elektrod pun satu hal juga, panjang juga ceritanya. Jadi kat situ kita dah cover untuk faktor yang kedua, faktor kepekatan. Kita ulang balik untuk faktor kepekatan, apa syarat dia?
Hmm. Faktor-faktor. Okey. Jenis. Kepekatan. So kita ulang balik. Okay, so awak jangan ingat kalau pekat dia terus faktor kepekatan. Ingat dia mesti ada larutan aqueous tu, mesti ada ion. Ion apa kelas? Ion apa? Oi, senyap pula. Terpadam pula. Ion apa? Ion Ion halida. Senyap takut. Halida. Ion halida ada tulis kat situ pun kan? Oh. Ada ion halida. Maksud ion halida kalau ada ida kat belakang tu. Fluorida, asid hidroklorik, asid asid apa lagi ya? Bukan asid kuprum klorida. Kuprum klorida sudah, apa-apa sajalah yang ada halida di belakang dia. Jadi ion halida yang memiliki kepekatan yang lebih tinggi dalam elektrolit akan dinyahcas pada anod. Kena ingat itu. Walaupun nilai keupayaan halida lebih positif. Kalau ikutkan yang nilai, kalau positif dia akan jadi dia akan tak terpilih, dia akan pilih yang lebih negatif. Jadi jangan tertukar situ. Kalau pekat je, pilih je ion halida. Ingat macam tu. Kalau cair, ikut faktor keupayaan elektrod piawai. Okay. Manakala di katod, kalau tengok animasi tadi, dia menegaskan dia follow yang lebih pekat. Okay. So, awak jangan ikut yang tu. Di katod, kita ambil nilai keupayaan elektrod piawai yang lebih negatif. Lebih negatif maksudnya ke atas ke bawah dalam siri? Lebih positif ke bawah ke atas? Positif Positif. Bawah. Positif bawah. Okay. Kita ingat balik. Siri tu tengah-tengah ni kosong. Sini positif. Nilai positif semakin bertambah. Macam garis nombor lah. Manakala sini nilai negatif semakin, dia macam garis nombor. Awak tengok muka surat 24 dalam modul awak. Okay? Okay. Dan untuk hari ini, okay, terus awak cari masa. Kalau belum buat yang hari tu, terus buat. Nilai keupayaan elektrod piawai hari tu muka surat 40 dan juga 41. Okay. Manakala untuk hari ini, hari tu 40, 41, 42. Untuk hari ini modul muka surat 42, 43, 42, 43. Okay. Jadi, sebab ini penting untuk cikgu nak tahu kefahaman awak. Jadi cikgu perlukan awak snap. Bila dah siap nanti snap je daripada muka surat 40 sampai 43. Okay. Snap cantik-cantik. Kalau boleh convert kepada PDF lagi bagus sebab dia takkan pecah-pecah lah gambarnya. Kalau ada masalah nak convert tak pandai ke, boleh tanya kawan. Ataupun kalau susah sangat, awak hantar je lah gambar tu. Kalau perlu hantar balik sebab gambar tak cantik, cikgu akan beritahu lah. Sebab ini kita akan bincang nanti. Kita nak tengok kefahaman awak. Takut dalam kelas macam ni macam faham, tapi bila buat latihan tak faham. Jadi 40 sampai 43 sila selesaikan. Dua faktor. Faktor keupayaan elektrod piawai dan juga faktor kepekatan. Okey, jadi ada apa-apa soalan? Asal bunyi letupan. Rumah siapa tu? Tak tahu. Ada apa-apa soalan? Ada kelas lain lagi? Pukul 12?
Kita orang pukul berapa ni? Pukul 1 kot. Oh, 1 maksudnya pukul 12 free lah. Ha. Ya, kita tengok jadual. Oh, 12 free. Jadi, boleh terus buat. Buat 40 sampai 43 tadi. Kalau dah lapar boleh makan nasi. Kalau puasa tu tak apalah. Oh, betul lah. Tak ada kelas kan. Okay, terus buatlah. Kalau tak ada apa-apa yang perlu dibuat, awak terus buat. Dah siap nanti snap cantik-cantik. Kalau boleh convert PDF, convert. Hantar ke cikgu. Okey. Okay, jadi. Tak ada apa-apa soalan dah? Dah. Tak ada dah? Lain-lain? Ada 14 orang. Ada daripada ni juga daripada DLP ada? Ke semua kelas kita ni? Semua bukan DLP kot. Okay. Dia udah lupa nama-nama ni Memang parah sikit nak mengingat nama sekarang ni. Okay. Tak ada soalan? Tak ada. So Syakir lah tetap tak dapat masuk Okay, kita apa nanti aku follow up lah dengan dia. Alright. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih, kafarah dan surah wal 'asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillah wal 'asr. Okey, terima kasih atas kehadiran. Harap-harap semuanya boleh menjawab dengan baik Ingat 40 sampai 43. Okey, teruskan buat, jangan simpan-simpan, nanti lupa. Tengah fresh ni terus buat. InsyaAllah boleh buat. Okey, tak ada apa-apa. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama.